Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam kelas matematik tahun 2 Melur bersama Cikgu Hatikah. Sebelum kita teruskan dengan tajuk pembelajaran hari ini, ayuh kita imbas kembali apa yang telah dipelajari dalam kelas minggu lalu. Untuk peringatan semula, kita telah masuk ke tajuk bahagi. Bahagi ini, secara ringkasnya, bahagi adalah penolakan secara berturut-turut. Sama banyak. Suka untuk cikgu ingatkan kepada murid-murid supaya ingat kata kunci ini. Bila disebut bahagi, bayangkan kita sedang membahagikan sesuatu benda secara sama banyak. Bahagi diwakili oleh simbol seperti yang terdapat di skrin kamu sekarang. Baiklah, ayuh kita imbas kembali bahagi 1, bahagi 10 dan bahagi sifar yang kita pelajari pada minggu lalu. Contoh yang pertama, 4 bahagi 1 sama dengan, bayangkan kita ada 4 ekor ikan. Kita ingin membahagikan ikan ini secara satu-satu ke dalam bekas. Kita akan dapat 1 bekas, 2 bekas, 3 bekas dan 4 bekas. Jadi, 4 bahagi 1 sama dengan 4. Tips untuk anda, sebarang nombor yang dibahagikan dengan 1 adalah sama dengan nombor itu sendiri. Okay, kita tengok contoh yang kedua, iaitu bahagi 10. 80 bahagi 10 sama dengan, untuk soalan ini, bayangkan kita ada 80 biji gula-gula. Kita ingin membahagikan gula ini secara 10-10. Okey, ayuh kita tengok. Kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua. Kumpulan ketiga. Kumpulan keempat. Kumpulan kelima. Kumpulan keenam. Kumpulan ketujuh. Dan kumpulan ke-8. 80 bahagi 10 sama dengan 8. Berdasarkan contoh ini, berapakah jawapan jika 50 bahagi 10? Betul, tepat sekali. 50 bahagi 10 sama dengan 5. Begitu juga jika 40 bahagi 10. 40 bahagi 10 sama dengan 4. Tips paling mudah untuk kamu, jika bahagi 10, kamu akan dapat kembali nombor yang berada di hadapan nombor yang dibahagi itu. Kita tengok pula contoh yang ketiga, iaitu bahagi sifar. Contoh soalan, sifar bahagi 6 sama dengan, berdasarkan soalan ini, cuba anda bayangkan, anda ingin membahagi sesuatu yang sifar, sesuatu yang tiada. Jadi bagaimana hendak membahagi sesuatu yang tiada, sesuatu yang tidak wujud? Jadi, sifar bahagi 6 sama dengan sifar, kerana tidak berlaku sebarang pembahagian dalam soalan ini. Tips untuk anda, sifar bahagi sebarang nombor akan menjadi sifar. Jelas? Tahniah. Kita telah imbas kembali tajuk bahagi minggu lepas. Jadi hari ini kita akan tengok semula tajuk bahagi lagi. Bahagi lagi. Murid-murid boleh membuat rujukan buku teks matematik jilid 1, muka surat 109
hingga 114. Cikgu akan terangkan contoh-contoh yang terdapat di dalam buku teks. Jadi kita akan bincangkan bersama-sama supaya kamu lebih jelas. Baiklah. Contoh pertama untuk tajuk bahagi lagi. Ada 7 keping kad. Kad itu dibahagi sama banyak kepada 2 orang murid. Berapakah seorang murid dapat? Berapakah bakinya? Jadi perhatikan ayat matematik tersebut. 7 bahagi 2 sama dengan, kita ada 2 cara yang ditunjukkan di sini. Cara pertama ialah melalui visual. Kamu boleh bayangkan. Kita ada 7 keping kad yang dilukiskan di situ. Dibahagikan sama banyak kepada 2 orang murid. Jadi kita akan pisahkan secara bergilir-gilir. Kad yang pertama akan datang ke sini, murid pertama. Kad yang kedua untuk murid yang kedua. Kad ketiga untuk murid yang pertama balik. Kad yang keempat untuk murid yang kedua. Kad yang kelima untuk murid yang pertama semula. Dan kad keenam untuk murid yang kedua. Ada 1 kad yang tertinggal di sini. Jadi, kad yang tertinggal itu dikira sebagai baki yang tidak dapat dibahagi sama banyak kepada 2 orang murid. Jadi, melalui contoh ini, awak boleh nampak 7 bahagi 2 jawapannya ialah 3 baki 1. 3 baki 1. Kita tengok pula cara yang kedua. Cara yang kedua adalah bentuk lazim. Bentuk yang kita gunakan untuk membuat soalan bahagi. Pengiraan ya. Jadi perhatikan 7 bahagi 2. 7 ialah nombor yang dibahagi. Jadi 7 perlu berada di dalam ya. 7 bahagi 2. Untuk soalan seperti ini, bentuk lazim, cikgu galakkan jika murid tidak dapat menghafal sifir, untuk menulis sifir di tepi. Tiada masalah ya. Contoh soalan ini tadi, 7 bahagi 2. Maksudnya kita akan menggunakan sifir 2. Kita akan menggunakan sifir 2. Jadi perhatikan, cikgu tulis sifir 2 di tepi. 2, 4, 6, 8. Kita berhenti di sini. Jika perlu, kita akan tambah lagi. Cikgu tuliskan jawapan sifir sahaja ya. 2 bersamaan dengan 1 darab 2, 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Cuma cikgu tak tulis operasi dia. Cikgu hanya tulis jawapan sahaja untuk lebih memudahkan lagi pengiraan kita. Kembali semula kepada soalan. 7 bahagi 2. Jadi kita perhatikan dalam sifir 2 ini, di mana agaknya kedudukan 7 itu? Di mana kedudukan 7 dalam sifir 2? Tiada, bukan? Jadi kita kena fikir di mana tempat 7? Sudah tentu 7 berada di sini. Di antara nombor 6 dan nombor 8. Jelas? Jadi mana satu kita nak pilih? Kita nak pilih 6 ke kita nak pilih 8? Kita perlu pilih 6. Simpan dalam kepala anda sekarang. Untuk membahagi, kita akan pilih nombor yang kurang. Tak boleh kurang jauh. Awak nak ambil 4, tak boleh jauh sangat. Nombor yang berada di antara mereka, pilih nombor yang sedikit. Jangan pilih nombor yang lebih besar. Jelas? Kenapa? Nanti kita akan buat penolakan. Kamu akan nampak di situ. Jadi kita dah pilih nombor 6 tadi. Sekarang kita kira. 1, 2, 3. Jadi kita ambil nombor 3 ni, kita tulis di atas 3. Tolak nombor apa yang kita pilih tadi? 6. Jadi kita tulis 6 di sini. Gariskan. Kita perlu menolak ya untuk mendapatkan baki. Sebab tu cikgu kata tadi, jangan ambil nombor yang lebih besar.
Sebab kita takkan boleh tolak nombor, kita tidak boleh tolak nombor dengan nombor yang lebih besar. Jelas? Okey, good. 7 bahagi 6, 1. Jadi 1 itu dikira sebagai baki. Cara menulis jawapan, 7 bahagi 2 sama dengan 3 baki 1. Jelas? Jadi seorang murid dapat 3 keping kad. Baki kad 1 keping. Kita tengok pula contoh yang kedua. Ada 20 biji mangga. Longgokkan 6. Perhatikan soalan tersebut. Ada 20 biji mangga. Longgokkan 6. Maksudnya kita akan bahagi 6. Berapakah longgok mangga? Dan berapakah baki mangga? Okey, perhatikan ayat matematik yang telah diberikan. 20 ialah jumlah mangga keseluruhan bahagi 6. Sebab tadi kita nak buat longgokkan 6. Jadi 20 bahagi 6 sama dengan, kita nak tahu dapat berapa kumpulan agaknya. Perhatikan visual yang diberikan. Okey, 20 biji mangga dalam satu raga. Kita bahagi 6. Ambil 6 biji, letak dalam satu kumpulan. Bagi lagi 6 biji dalam kumpulan yang kedua. 6 biji lagi untuk kumpulan yang ketiga. Dan kita ditinggalkan dengan 2 biji mangga sebagai baki. Adakah 2 biji mangga ini boleh dibahagi lagi secara sama banyak kepada kumpulan-kumpulan ini? Sudah tentu tidak. Jadi itulah sebab dia menjadi baki. Kerana tidak dapat dibahagikan secara sama banyak. Jelas? Jadi, berdasarkan gambar ini, kita dapat lihat jawapannya ialah 3 baki 2. Mudah bukan? Okay, perhatikan cara pertama yang diberikan. Ini adalah bentuk lazim seperti tadi. 20 bahagi 6. Sekali lagi saya ingatkan, jika murid-murid tidak dapat menghafal sifir, anda boleh tulis sifir di tepi. Gunakan jari untuk mengira, tiada masalah. Okay? Sifir 6, 12, 18, 24. Macam tadi juga kita fikir, kita nak bahagi tadi 20. Jadi di mana kedudukan 20? Adakah di sini? Tidak mungkin. Adakah di sini? Tidak mungkin. Ada mungkinkah di sini? Ya, di situlah tempatnya. Di situlah kedudukan 20. 20 berada di antara 18 dan 24. Jadi nombor mana yang kita nak pilih? Nombor yang lebih kecil. Jadi kita akan pilih nombor 18. Mula mengira. 1, 2, 3. Maksudnya berlaku 3 kali penolakan. Jadi kamu tulis 3 di atas. Awak tulis nombor yang dipilih tadi 18 di bahagian bawah ini. Dan berlaku operasi tolak. 20 tolak 18, 2. Jadi jawapannya 3 baki 2. Okey. Cara yang kedua pula. Awak ingat sifir 6. Sama juga macam yang atas tadi. Cuma awak bayangkan di dalam minda awak. Tanpa perlu membuat jalan kira bentuk lazim. Okey. Boleh perhatikan bila kita bayangkan sifir 6. Kita akan dapat 6, 12, 18, 24. Sama seperti sifir yang cikgu beri tadi. Okey. Sama juga dia punya bilangan yang nombor di atas ni. 1, 2, 3, 4. Sama seperti yang di tepi. Jelas. Cuma awak bayangkan dalam kepala awak. Nak ambil 24 tak boleh sebab dia lebih besar. Jadi kita ambil 18. Maksudnya 3. Okey. 20 awak tolak 18, awak dapat baki 2. Okey, ini secara mental calculation. Itu pengiraan dalam mental saja. Okey, 20 bahagi 6, jawapannya adalah 3 baki 2. Ada 3 longgok mangga. Baki mangga 2 biji. Jelas?
Bagus. Terusnya, bahagikan 15 dengan 4. Kena faham ya ayat ini. Maksudnya 15 itu yang akan dibahagikan. Jadi ayat matematik yang diberikan di situ adalah 15 bahagi 4. Jalan kira bentuk lazim seperti biasa. 15 bahagi 4. Sifir. Bagus. Sifir 4. Jadi kita buat sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20. Jangan terlalu banyak. Jika tak cukup, kita akan tambah. Okey? Jelas. Sekarang kita nak ambil nombor. Kita nak cari nombor 15. Fikirkan dalam sifir ini di mana kedudukan nombor 15. Jelasnya berada di sini ya. Di antara 12 dan 16. Jadi, kita pilih nombor yang sekali lagi nombor yang lebih kecil. Okey. Mula mengira 1, 2, 3. Jadi, kita pilih nombor yang ketiga. Okey, kena faham ya. Kita pilih nombor yang ketiga, kita tulis 3 dekat atas. Tolak dengan 12. 12. Nombor yang dipilih. 15 tolak 12 dapat 3. Jadi jawapan 15 bahagi 4 sama dengan 3 baki 3. Jelas? Lihat cara yang kedua. Pada awal pembelajaran tadi cikgu ada sebut bahagi adalah penolakan secara berulang. Ulang-ulang kali ya. Jadi kita perhatikan contoh yang dia bagi. 15 tolak 4. Kenapa tolak 4? Sebab kita bahagi 4. Okay, jadi kita tolak dengan 4. Dapat 1 kali penolakan. Ada lagi baki. Boleh tak tolak 4? 11. Boleh kan? Jadi 11 tolak 4. Dapat 7. Dikira kali kedua pula kamu menolak. 7. Boleh lagi ditolak dengan 4. Jadi 7 tolak 4 dapat 3. Berlaku penolakan kali ketiga. Okey. Jadi 7 tolak 4 sama dengan 3. 3 boleh tak nak tolak lagi dengan 4? Tak boleh kan? Jadi 3 ini dikira sebagai baki. Jawapannya 3 baki 3. Jelas? Bagus. Baiklah, kita tengok contoh yang keempat. Kira jawapan 43 bahagi 5. Okay, ada 2 jalan kira di sini. Yang dibuat oleh 2 orang murid yang berlainan. Jawapan pertama, murid ini dapat 8 baki 3. Jawapan yang kedua pula, 7 baki 8. Jawapan mana yang betul ni? Manakah jawapan yang betul dan kenapa? Okay, baiklah. Cikgu akan tunjukkan di sini bagaimana cara kita nak semak. Okay, pengiraan dia. Okay, let's go. 43, cikgu contoh ni tepi ya. 43 bahagi 5. Suka untuk cikgu ingatkan kita boleh guna bentuk lazim pada bila-bila masa sahaja. Okay. 43 bahagi 5. Maksudnya kita akan gunakan sifir. Sifir 5. Bagus. Okay. Sekali lagi, pada murid yang tidak dapat hafal ataupun masih was-was dengan sifir, awak boleh tulis sifir di bahagian tepi. Tiada masalah. Okey, tak perlu padam pun kalau dalam jalan kira. Okey. Tulis kat tepi dia sikit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Cikgu, masa bila nak berhenti? Kamu boleh berhenti bila kamu rasa kamu dah sampai ke nombor itu. Okey, secara logik nombor ya. Tak ada masalah. Tak cukup, kita akan tambah lagi. No problem. Okey, jadi seterusnya, kita nak cari nombor 43 di dalam sifir 5. Di mana kedudukan 43 di dalam sifir 5? Okey, jawapannya di sini. Di antara nombor 40 dan nombor 45. Macam tadi juga,
kita akan pilih nombor yang lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Okey, jadi kita ambil nombor 40. Kita kira berapa kali ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya kita buat penolakan 8 kali. Okey, jadi kita pilih nombor 8 ni 8 kita ambil dan kita tulis di atas 8. Tolak dengan nombor yang awak pilih tu, nombor 40. Okey, gariskan. 3 tolak 0. 3. 4 tolak 4. Okey, tiada nilai. 3. Jadi ini adalah baki. Very good. Jadi jawapan untuk 43 bahagi 5 ialah 8 baki 3. Jadi murid mana yang mendapat jawapan yang betul? Ya, murid yang pertama. Okey, di mana kesilapan murid yang kedua? Mari kita perhatikan. Dapat tak anda lihat di mana kesilapannya? Betul, di sini. Murid ini memilih nombor 35. Okey, perhatikan sifir kita tadi, 35. 35 dia agak jauh ya berbanding dengan kedudukan 43. Jadi awak akan dapat baki yang besar. Perhatikan baki dia 8. Sedangkan 8 itu masih boleh dibahagi kepada 5. Jelas? Okey, jadi jawapan ini tidak boleh diterima. Jawapan ini ada sedikit kesilapan padanya. Okey? Jelas? Bagus. Terima kasih kerana masih setia bersama cikgu dalam penerangan ini. Okay, kita tengok pula contoh yang seterusnya. 47 bahagi 7. Baiklah, cara yang digunakan seperti biasa bentuk lazim. Okay, dan seperti yang diingatkan oleh pelajar itu, ingat sifir 7. Seperti biasa saya ingatkan, boleh tulis sifir di tepi, tiada masalah. 7, 14, 21, 28. Lagi berapa? 35, 42, 49. Okey, kita berhenti. Sebab kita nak cari 47. 47 berada di antara dua nombor ini. Kita pilih 42. Mula mengira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita pilih nombor yang ke-6. Tulis di atas. Tolak nombor yang kita pilih. 42. Jadi dapat baki 5. Jawapan untuk 47 bahagi 7 sama dengan 6 baki 5. Tengok pula contoh yang seterusnya. 30 bahagi 8. Okey, seperti biasa, sifir apa yang digunakan? Betul, sifir 8. Pandai. Okey, jadi awak boleh perhatikan contoh ini. Okey, mari perhatikan soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8. Okey, mari kita bincangkan baki jawapan ya. Okey. Perhatikan. 12 bahagi 4 sama dengan 3. 13 bahagi 4 sama dengan 3 baki 1. 14 bahagi 4 sama dengan 3 baki... Boleh tak awak teka apa jawapan di situ? Tepat sekali, 3 baki 2. Kerana nombor kita pun bertambah satu-satu.
Jadi baki kita pun akan bertambah satu-satu. 15 bahagi 4 sama dengan 3 baki. Tepat sekali, 3 baki 3. 16 bahagi 4 sama dengan 4. Jelas di sini 16 bahagi 4 tak ada baki dah. Kerana 16 ada dalam sifir 4. Dalam gandaan 4. Kerana itu cikgu sebutkan di dalam kelas, bahagi ada kaitan dengan sifir. Ya, dia ada kaitan dengan sifir. Okey, perhatikan pula kotak yang kedua. 9 bahagi 9 sama dengan 1. 10 bahagi 9 sama dengan 1 baki 1. 11 bahagi 9 sama dengan 1 baki 2. Betul. 12 bahagi 9 sama dengan 1 baki 3. 13 bahagi 9 sama dengan 1 baki 4. 14 bahagi 9 sama dengan 1 baki 5. 15 bahagi 9 sama dengan 1 baki 6. 16 bahagi 9 sama dengan 1 baki 7. 17 bahagi 9 sama dengan 1 baki 8. Nampak tak? Sangat mudah, betul? Terbaik. Soalan yang seterusnya. Soalan nombor 9. 56 bahagi 10. Macam biasa, bentuk lazim 56 bahagi 10. Sifir 10. Ada berapa kali 10 untuk dapatkan 56? Cikgu conteng lagi di tepi untuk murid-murid yang tidak ingat sifir. Tiada masalah ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, jadi 56 berada di antara nombor ini. Kita pilih nombor yang ke-5. Kita pilih nombor yang ke-5. Jadi 5 ditulis di atas. Tolak, nombor yang dipilih ialah 50. Dapat baki 6. Jadi 56 bahagi 10 sama dengan 5 baki 6. Ingat ya, gandaan 10. Gandaan 10 sangat mudah. Tengok soalan B. 84 bahagi 10 sama dengan 8 baki 4. 99 bahagi 10 sama dengan 9 baki 9. Perhatikan nombor yang diulang itu. Nombor yang diulang. Okey. Jadi kita boleh cuba jawab yang di bawah. 31 bahagi 10 sama dengan 3 baki 1. 62 bahagi 10 sama dengan 6 baki 2. 75 bahagi 10 sama dengan 7 baki 5. Berapa bahagi 10 sama dengan 9 baki 8? Boleh tak anda teka? Bagus, jawapannya ialah 98. 98 bahagi 10 sama dengan 9 baki 8. Yeay! Tahniah! Okay, contoh yang terdapat di dalam buku teks. Okay, kita telah tengok semua contoh yang ada dalam buku teks. Jika anda ada masalah untuk memahami mana-mana bahagian contoh tersebut, anda boleh terus berhubung ya dengan guru mata pelajaran anda. Tiada masalah. Baiklah, sekarang cikgu nak bagi kerja rumah untuk anda. Kerja rumah anda adalah sila jawab soalan latihan dalam buku teks muka surat 115. Jawab soalan latihan muka surat 115 dalam buku tulis ataupun kertas kosong. Tiada masalah, okey? Kerja rumah anda yang kedua. Jawab soalan dalam buku aktiviti muka surat 81 dan 82. Berkaitan dengan tajuk bahagi lagi. Jelas? Semua kerja rumah yang sudah siap, sila ambil gambar dan hantarkan kepada guru anda untuk disemak. Tahniah.
habis pembelajaran tajuk bahagi lagi. Jadi, kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Sebelum itu, jangan lupa untuk isi kehadiran dalam link yang telah cikgu berikan. Bye!